Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Hamdan MS di dalam segmen Apa Kata Rakyat yang membicarakan keluhan dan suara rakyat, dan khusus kepada penonton. Hari ini kita pihak production menyediakan 10 hadiah terbaik yang mana sekiranya anda share, kongsi link ini, dan kita akan umumkan 10 pemenang yang bertuah yang akan memiliki satu hadiah VR box dari kami. Saya ulangi, tolong share dan kongsi video pada hari ini. Dan untuk malam ni kita membawa satu tajuk yang berjudul Politik Jijik Pakatan Harapan, apa untungnya rakyat. Dan kami bawakan ke studio malam ini seorang figura yang hebat yang bersama dengan suasana politik sejak 1998, pro and con, dan beliau telah mengharungi pelbagai dugaan, pelbagai cabaran dan pelbagai pengalaman di dalam bidang politik. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan sahabat saya iaitu daripada Bicara Ambo, iaitu Wan Khairul. Assalamualaikum Wan. Terima kasih kerana hadir di studio kami. Intro tu lain macam sikit. Dan alhamdulillah kepada beliau juga merupakan moderator kepada NTH Media. Okay. So malam ini kita berbicara di dalam segmen Apa Kata Rakyat. Sebelum kita pergi jauh, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai satu program online talk show nombor 1 negara, dan terus menyokong dan subscribe kami di YouTube. Jadi Wan, suasana politik hari ini cacah berbah. Jadi kebelakangan ini kita melihat tersebarnya video-video yang telah mencemaskan suasana negara. Dan saya ingin mengimbau kembali ketika tahun 1998, begitu juga tersebarnya tentang fitnah ataupun tuduhan yang kena kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu 1998, dan kini ia berulang kembali, terutamanya di dalam Parti Keadilan Rakyat. Komen Wan tentang perkara ini. Ya, terima kasih NTH Media Online. Terima kasih sahabat saya Hamdan. Dan kita masih lagi dalam bulan raya lah. Tak terlambat untuk saya ucapkan selamat raya Eid Mubarak kepada seluruh rakyat Malaysia dan penonton-penonton NTH. Berbalik kepada soalan saudara Hamdan tadi, moderator. Politik yang huru-hara. Dia politik huru-hara. Memanglah politik ni dia lah. Memang kadang-kadang dia kena ada istilah huru-hara tu. Tapi huru-hara tu kalau menguntungkan rakyat, berbalik kepada tajuk kita, kalau menguntungkan rakyat, tak kisah kan. Tapi adakah huru-hara, politik huru-hara yang berlaku hari ni, adakah dia memberi keuntungan kepada rakyat? Berbalik kepada orang kata soalan saudara Hamdan, tahun 98 dan hari ini setelah lebih 20 tahun dan ianya kembali, seolah-olah satu episod yang sama, episod yang berlainan, tetapi jalan cerita itu lebih kurang tahun 98. Tetapi harus diingat, kes liwat Anwar Ibrahim 98 itu merupakan satu kes yang tidak pernah berlaku. Alright. Saya ketika itu berada bersama pembangkang ketika itu, dan orang kata secara mudahnya saya berada dengan Anwar Ibrahim ketika itu. Pembangkang ketika itu untuk kumpulan yang nak membuktikan Anwar ini bukan peliwat, senang masa tu. Sebab bagi kami ketika itu, bila tuduhan berkaitan liwat itu, ia satu perkara yang baru, susah untuk load masuk dalam pemikiran rakyat. Pada ketika itu. 80% terutamanya orang Melayu Islam ketika itu tak menerima. Tak boleh nak load masuk. Maknanya kerajaan ketika itu berdepan dengan satu perkara sukar untuk meyakinkan rakyat bahawasanya perkara itu berlaku. Alright? Dan sebab dia satu perkara yang tak pernah ada reference, tak pernah ada rujukan sebelum pada itu. Kali pertama dalam sejarah. Perkataan liwat itu sendiri pun tahun tu. Tahun 98 baru glamour perkataan liwat. Sebelum pada ni kita lewat je. Ya. Melewat orang tahulah kan. Selalu je lewat lah. Liwat ni
Itu perkataan yang baru dibelajar oleh rakyat pada tahun 98. Tak pernah ada kes. Ada kes itu berlaku di mahkamah dan sebagainya. Tetapi ia bukan menjadi satu perkara yang menjadi tumpuan. Ya. Alright. So kerajaan ketika itu, khususnya Tun Mahathir, alright, ketika itu berdepan masalah untuk meyakinkan rakyat bahawasanya, anda kata dia kata Anwar ni peliwat. Dia berdepan dengan masalah untuk meyakinkan rakyat sebab perkara itu tidak pernah berlaku, dan dengan orang kata ketika itu sendiri batang tubuh Anwar itu sendiri yang dilihat Islamik, yang dilihat warak, bekas apa ni yang di Petua Abim dan sebagainya. Tak mungkin. Tetapi akhirnya kalau kita bandingkan dengan perkara yang berlaku hari ini, ia berbeza. Situasinya berbeza. Sudah pasti pelakon-pelakonnya juga berbeza. Yang menakutkan saya ialah apabila apa yang berlaku ini tidak lagi dilihat oleh rakyat sebagai satu kesalahan. Dia tidak dilihat sebagai satu kesalahan. Alright. Bila berlaku, orang kata apa, you guna istilah apa, semburit. Semburit, perkataan baru yang kita baru I pun tak. Ni first time I sebut perkataan semburit. Sebelum pada ni baca dah, tapi dalam I punya tulisan, saya punya tulisan apa semua sekali, saya tak pernah guna semburit itu. Sebab rasa istilah jijik tu rasa lagi. Ya, betul. Alright. Dia macam semburit pun ada. Ya. Apa ni semburit? Biskut kan? Biskut. Biskut. Ya, okey. Bila kita lihat satu video tular. Alright, dalam keadaan suasana hari raya ni. Satu video tular. Kalau video tu melibatkan orang perempuan dengan lelaki, dia lain persepsi dia ataupun sudut pandang. Itu kebiasaan mereka. Tapi kalau bila video itu laki dengan laki, biar honest sampai sekarang saya tak tengok video tu sampai habis. Cuma lihat di awal lah. Sebab ia satu perkara yang apa nak panggil, jijik. Alright. Tetapi yang saya berbalik kepada apa yang saya nak sampaikan, kerisauan saya bila mana rakyat tidak melihat itu sebagai jenayah. Wan, saya ingin mencela sikit Wan. Wan pernah berada di dalam kamp PKR ketika itu di Kelantan. So kalau kita melihat situasi begini, adakah wujudnya kamp Anwar Ibrahim dan kamp Azmin ketika ini yang saling bergaduh sama sendiri tentang isu ini? Ini bukan lagi teka-teki soal kamp Anwar, Rafizi, kamp Azmin dan kartelnya. You know? Ini bukan lagi persoalan. Dia dah ada jawapan secara terang-terangan. Dan orang kata daripada situ juga orang kata move Anwar itu sendiri terencat. Beberapa move Anwar itu terencat disebabkan keyakinan bahawasanya Anwar tidak mempunyai satu jumlah yang solid dari segi jumlah MP sendiri pun. Anwar tidak menguasai keseluruhannya. Itu sebab ianya terencat. Alright? Dia terencat. So orang kata soalan saudara moderator tadi, ianya bukan lagi teka-teki. Pasti. Percayalah. Saya 12 tahun dalam PKR. Kita tahu keberantakan yang berlaku dalam PKR, dan dia PKR ni antara parti yang orang kata kuat jugalah kalau ada segi menyimpan rahsia. Alright. Maknanya kalau ada apa-apa dia cepat untuk sebab dia mempunyai orang kata satu expertise ataupun satu kelebihan yang ada dalam PKR ini. Dia pandai untuk chop the issue untuk lebih jadi viral. Baik Wan, sebelum kita meneruskan kita punya 10 minit yang awal ni, kita ingin mengingatkan kembali, ini adalah hadiah utama kepada 10 pemenang bagi mereka yang share, kongsi di dalam Facebook kita malam ni. Amat menarik, satu VR box kami akan postkan kepada anda. Baik, Wan, Wan telah berada di dalam platform politik, pembangkang dan juga menyokong kerajaan pada ketika itu, dan tahun 1998 kembali semula 2019 satu video yang lucah yang membabitkan
yang membabitkan mirip seperti Azmin Ali. Bagaimana? Apakah sesuatu yang akan berlaku? Adakah sentuhan ajaib? Adakah tangan-tangan yang ingin berkata satu ataupun halangan kepada karier politik Azmin? Dia daripada apa yang berlaku, kita bercakap soal video. Kita bercakap soal video. Sudah pasti ada penerbitnya. Sudah pasti ada penulis skrip. Orang kata penulis skripnya. Setiap video yang diwairalkan ataupun setiap video yang boleh kita tonton, sudah pasti di belakang itu ada penerbit, ada penulis skripnya. Dan pemain-pemain yang memastikan video itu berlaku. Alright. Saya bukan untuk saya hari ni saya bukan mau cakap kata A, B, C or D, tetapi saya cuba untuk berkongsi dengan penonton daripada pengalaman. Orang kata kalau zaman Anwar dulu kita diagnose, kita merungkai setiap tuduhan yang daripada kerajaan ketika itu, kita merungkai bagaimana untuk kita menjawabnya. Kita menjadi orang kata pemikir, kita menjadi orang kata missionary untuk mematahkan setiap hujah dan tuduhan ataupun fitnah ketika itu. Disebabkan itu kita belajar, kita mengkaji. So dalam-dalamnya mengkaji. Baik. Saya cuba untuk berkongsi dengan orang kata penonton. Pertama, untuk berlaku video ini, siapa yang memiliki kecanggihan video ini? Siapa yang memiliki? Siapa yang boleh memiliki kecanggihan video ini? Video ini bukan sebesar video yang apa you kata box ni tadi. No. Bukan juga video yang macam yang you ada dekat studio you. Ya. Satu benda orang kata very kecil, terlalu kecil. Sebab you boleh sorokkan benda tu dalam lubang skru sekalipun. Pertama, teknologi sekarang teknologi, ya. Walaupun dalam keadaan sekarang ni semua you boleh dapati, tapi this camera high definition ni tak semua you boleh miliki. Hanya orang-orang tertentu. Hanya agensi-agensi tertentu. I tak nak orang kata mention that, tapi penonton boleh buat orang kata andaian. Pertama, siapa yang mengetahui jadual Anwar? Azmin. Anda kata dalam video tu mirip Azmin. I boleh bercakap terus. Maknanya orang kata misal dia kata mirip Azmin. Okeylah, anda kata itu mirip Azmin. Siapa yang mengetahui soal jadual Azmin? Pergerakan Azmin. Takkanlah hari ni Azmin nak pergi Perlis, dia kena pasang video tu dekat Perlis. Lepas tu tak jadi, pergi Sandakan, pasang video dekat Sandakan. This is about orang kata satu perancangan yang rapi, detail untuk menyalurkan supaya setiap apa yang dirancang itu berada pada landasannya dan akhirnya pergi kepada globe trap tadi. Ya. So maknanya pembikinan ini dia melibatkan orang kata bukan seorang dua. Alright, dia bukan seorang dua. Pertama. Yang kedua, yang ketiga, spesialis yang nak memasang kamera ini, dia tidak akan mengambil risiko setelah tuan punya bilik masuk. No. Sebab peratus atau potential untuk orang tu balik ke bilik, dia tak tahu bila. Ya. Tetapi kalau kerja spesialis ni, dia akan detail dan dia need a time untuk buat proper dan smart. Completely orang kata tak boleh nak trace. Bagaimana dia nak buat? Dia akan buat sebelum penama tu masuk ke bilik itu. Ya. So maknanya benda tu telah disediakan dalam bilik itu. Okey, yang keempat, takkanlah untuk nak pasang kamera tu, anda kata di Sandakan, berapa hotel dekat Sandakan ada? Dalam satu hotel yang di Sandakan yang dikatakan Azmin tinggal tu pun, berapa puluh bilik ada? Takkan setiap bilik you nak pasang kamera? Jenuh nak pasang kamera setiap bilik. So maknanya you hanya pasang satu bilik. Tetapi bagaimana untuk memastikan Azmin pergi ke hotel tu check in bilik yang dia dah pasang? You guess? Do you expect reception kat depan tu siapa? This all the permainan, you know.
reception itu one of the player. Wan, rakyat semakin keliru dan alright, tentang okay, wait, ni, Wan. biar saya habiskan. Masuk ke bilik, alright, dengan time, kamera high definition ni, dia ada heat tau. Dia ada satu benda yang you tak boleh nak simply on 24 jam. No. Dia ada rest hour dia. Okay, kalau macam kamera you sendiri pun dalam keadaan sejuk, kena pastikan aircon. Do you expect that orang keluar bilik, kita pergi hotel, kita keluar bilik, kita akan cabut kad? Aircon tak ada. Ya. Alright. Dia tak boleh. Dia high definition ni, dia walaupun dia kuat, dia maknanya equipment yang mahal, tahan lasak, tetapi certain dia tak boleh dengan haba. So dia nak pastikan bilik tu. Dan dia, kalau anda kata dia tak boleh nak pasang 24 jam, keep pasang macam tu, no. Alright. Dia ada certainly. Maknanya bilik itu telah dikontrol oleh somebody. Cuma soalannya, saya lepaskan kepada orang, saya tinggalkan kepada penonton. Siapa yang boleh buat benda ni? Tanda soal. Tanda soal kat situ. And berbalik kepada yang awal tadi. Kenapa rakyat melihat hari ini soalan yang banyak keluar paper, banyak keluar daripada orang kata ni media sosial hanya bercakap soal siapa yang viralkan, siapa dalangnya, siapa yang buat, siapa yang sediakan, orang kata seolah-olah macam trap ataupun dia panggil apa? Perangkap. Andailah kata itu perangkap, kau yang pergi masuk perangkap tu buat apa? Kau dah tahu itu perangkap. Kan? Tetapi persoalan yang sepatutnya kita, itu yang saya risau. Rakyat sudah melihat siapa yang viral, siapa yang buat ni. Rakyat tidak melihat itu adalah crime, itu adalah jenayah. Bukan setakat jenayah orang kata dalam undang-undang Malaysia ini saja. Syariah dalam Malaysia pun salah. Ya, benar. Alright. Dalam, kalau betulkan saya, kalau tak silap saya, 377A ataupun B, itu section yang memang salah. Laki dengan laki, bontot apa semua sekali, salah. Kan? Ini bukan lewat, ini liwat. Liwat kan? Dan dengan percumbuan macam tu, saya tengoklah part cemburuan tu. Tapi saya dalam diri saya adalah jawapan, because I know the guy, orang kata that guy. Saya tahu kadang-kadang kita bila berkawan ni, kelebihan kita bukan setakat kita tengok muka je kita kenal, tak. Kita tengok gaya badan pun kita boleh tahu. Tapi minat, itu jawapan dalam diri saya. Tapi penonton, saya tinggalkan tadi question.